Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun dan bertemu sekali lagi pada pagi ini dalam satu siri kuliah duha yang dianjurkan pada pagi ini oleh Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9. Baik, terima kasih pada semua yang bersama, semua yang menonton pada pagi ini. Jangan lupa pakat-pakat share macam biasa. Mudah-mudahan dengan butang share yang kita tekan itu akan menambahkan lagi ganjaran-ganjaran pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada pagi ini. Kak Sahliza daripada Perlis, Kak Ruby daripada Sydney, Australia, Kak Zah, Bazid Aziz daripada Muar, Asma Zuraida, Faiz Helmi daripada Teluk Intan, Pak Din, Ipoh, Muhammad Zuhair Muhammad, Tuan Haji Said Agil kita, CEO Al-Haddad Marketing Sdn Bhd di Bertam, Pulau Pinang. Terima kasih bos. Kak Habibah Abdullah, Kak Fatimah Abdul Rahman, Johar Haji Khalid, Anis Ismail Chain, terima kasih banyak. Umi Umrah, Rafi'ah binti Adnan. Baik, terima kasih pada semua yang bersama pada pagi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah dan keampunan kepada kita semua, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini saya menyambung lagi perbahasan kita menggunakan kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Kitab ni kitab hijau lah, kitab lama, dia ada 2-3 cetakan. Mungkin geng-geng muslimat Al-Falah yang ada kitab boleh rojok dalam kitab kita masing-masing lah. Baik, kita masih lagi dalam perbincangan tentang persoalan an-namimah, iaitu mengadu domba. Mengadu domba ataupun batu api lah, senang fahamnya, kan. Terjadi batu api. Jadi kita masih dalam beberapa siri yang lepas dan bersambung lagi ke pagi ini
masih lagi kita membincangkan tentang persoalan melaga-lagakan orang, atau dipanggil batu api, atau dipanggil tukang fitnah. Bahasa canggih sikit, tukang racun, tukang melaga-laga orang. Kalau bahasa saintifik, bahasa saintifik, batu api lah. Jangan jadi batu api, takut nanti lama-lama jadi batu nisan. Ya, tak sempat bertaubat, jadi batu nisan terus lepas tu. Na'udzubillah. Baik, saya nak sambung tajuk muka surat kitab lama ni 694. 694. Kitab lama muka surat 694. Pada perenggan yang di bawah sekali. Ini minta maaf tuan-tuan, boleh hari ni tak apa, comel sikit. Sekat-sekat sikit. Muka surat 694, kitab lama, perenggan yang di bawah sekali. Baik. Imam Ghazali menyebut, tiap-tiap orang yang disampaikan kepadanya namimah, umpamanya dikatakan kepada kita, si Anu mengatakan kamu begini. Baik, pagi ni kita nak tengok satu tajuk yang saya rasa memang cantik lah, memang berlaku dalam masyarakat kita setiap hari. Kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dia kata kepada orang-orang yang didatangi oleh namimah dan dia mengatakan pada kita, si Polan itu mengatakan kamu begini. Maksud dia macam ni. Ada orang datang jumpa kita. Yang datang ni batu api lah ni. Kan? Yang datang ni orang tak apa bagus lah, suka melaga-laga orang. Katalah si A ni, tukang laga ni, dia datang jumpa kita. Katalah dia jumpa saya lah, senang faham tak? Tuan-tuan ibu-ibu buat tenang, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, cara dia start tu pun nampak jahat dia tu. Ustaz, Ustaz katanya. Nampak jahat dia tu kan. Dia kata, Ustaz tahu tak? Nampak ayat dia tu, ayat nak masuk jarum tu, ayat nak melaga orang. Dia kata, Ustaz tahu tak? Mana kita nak tahu kan, memang tak tahu apa benda lah. Ustaz tahu tak, kata dia. Macam dia tahu semualah. Ni tukar laga ni, batu api ni. Dia kata, Ustaz tahu tak? Tu Ustaz seorang lagi tu, dia kata kat Ustaz baru ni bagian. Macam tu. Contoh. So kata Imam Ghazali, bila ada satu orang batu api datang jumpa kita, dia bercakap macam tu. Dia kata, akak tadi, akak tahu tak, saya dengar itu hari si Polan-Polan ni kata kakak bagian. So tajuk kita pagi ni, cerita kita pagi ni ialah, kalau ada si batu api datang jumpa kita, apa kita nak buat? Itu dia punya point dia. Kalau ada batu api sedap pula guna perkataan batu api ni kan. Kalau ada an-namimah, bahasa Arab tu lembut sikit tak? Kalau adalah seorang pengadu domba, batu api, tukang pelaga orang, tukang racun orang, dia datang jumpa kita, apa kita nak kena buat? Ini kita nak bincang ni. Imam Ghazali rahimallahu ta'ala sebut ada 6 benda yang kita kena buat terhadap tu batu api tadi tu. Nombor 1, jangan belasah dia. Tu belum. Sekejap lagi kan tuan-tuan belum apa-apa, Ustaz, kita belasah dulu. Jangan. Sabar dulu, bawa tenang. Jangan main-main belasah orang je. Nanti sat dulu. Benda ni kita nak tengok pagi ni. Imam Ghazali kata, kalau ada orang datang mengadu-ngadu dekat kita,
jadi pelaga lah batu api tak? Apa sikap kita terhadap orang itu, orang yang menyampaikan tu, yang depan kita ni, batu api tu? Imam Ghazali kata ada 6 benda yang kita kena jaga, yang kita kena buat. Ada 6 benda tuan-tuan, bukan kecil anak punya kan. Jangan yang pertama belasah Ustaz, yang kedua terajang, yang ketiga kerak 5. Bukan. Sabar. Islam ni agama perdamaian. Tenang dulu kan. Jangan kira nak belasah orang aja kerja kita tak. Kita ni macam tu lah kan. Dah naik angin tak lagi, habis semua kita belasah tak. Sabar. Baik, kata Imam Ghazali, bila ada satu orang yang menyampaikan namimah, adu domba, umpamanya dia kata si Anu mengatakan kamu begini-begini, dia report kat kita lah, pasal orang lain tak, dia report kat kita. Maka kata Imam Ghazali, wajib baginya menempuh 6 perkara. Kita ni kena tempuh 6 benda. Kena tempuh 6 perkara. Ya, kena tempuh 6 perkara. Yang pertama, tidak membenarkan apa yang disampaikannya. Sebab pengadu domba itu adalah orang fasik. Sedangkan orang fasik bertanya tidak dapat dipercayai. Maksudnya gini, first kali kita reject terus. Benda tu betul ke tak betul ke, kata Imam Ghazali, nombor 1, abaikan je lah. Imam Ghazali kata abaikan. Sebab apa kena abaikan, tuan-tuan ibu-ibu sekalian? Sebab pengadu domba atau batu api itu sendiri, dia telah dilabelkan oleh agama sebagai fasik. Fasik ni maksudnya apa? Orang Islam. Fasik ni orang Islam ya, bukan orang kafir. Fasik ni istilah untuk orang Islam yang hidupnya sentiasa mengekalkan diri dengan dosa. Orang yang kerap buat dosa, susah nak tinggal dosa, suka buat benda-benda yang dilarang oleh agama. Kelompok ini agama letak satu nama, jenamanya dipanggil fasik. Boleh dapat. So pengadu domba tu confirm dah watak fasik tu ada pada dia. Jadi kata Imam Ghazali, abaikan. Walaupun entah memang betul ke apa yang disampaikan ke tidak, first step kata Imam Ghazali, ignore dulu. Tak tepi dululah kan. Letak tepi dulu. Dia nak popek-popek, kita diam ajalah, dengar ajalah. Tak. Sebab apa? Sebab fasik tadi tu. Ibu-ibu sekalian, jangan main-main benda ni kan. Sebab apa? Sebab perkara seperti ini adalah perkara-perkara yang boleh membahayakan sistem kehidupan masyarakat harmoni kan. Bayangkan kita dalam satu taman, satu daerah, satu kampung, hidup aman makmur, tiba-tiba ada seorang batu api dalam kampung tu. Tak ke wahara kampung tu? Nampak dia punya penangan dia tu, walaupun seorang. Apatah lagi kalau ramai tak? Kalau ramai berjemaah pula, ada kelompok, ada tim batu api pula, itu lagi parah. Jadi sebab itu penyakit ini Islam labelkan fasik. Maknanya tak elok lah kan. Orang-orang Islam yang sentiasa mendengar melakukan dosa dalam hidup, dia macam tu. Baik, kita sulam-sulam sikit no? Terima kasih Rafi'ah Adnan, Esah Nemat, Acik-acik, Kak Salamiah Abdul Ghani. Terima kasih Rafi'ah Adnan yang mencatatkan di situ muka surat dan sebagainya. Khalidun Kasban, kat mana tu? Clear dan cerah. Apa tu? Tohun, terima kasih.
Zunaidah Zu, Shimami Nur, Ishak Samad, Kak Saliza Agus, terima kasih banyak. Kalau yang datang ni sahabat baik kita bawa cerita, ada kawan lain mengata kita, kawan yang mengata tu kita kenal juga, memang jenis suka mengata. Macam mana pula Ustaz? Dia sahabat yang lama dah simpan cerita tu, lama baru dia cerita. Dia panggil namimah juga ke Ustaz? Dia cerita dia lama ke baru ke? Islam memang tak suka namimah ni, jenis mengadu-ngadu, bawa cerita, menyampaikan sesuatu, apatah lagi benda tu tidak elok kan, memburukkan sipolan dengan niat melaga-lagakan. Walaupun kata ulama benda tu mungkin betul, tapi tindakan membawa berita menyampaikan tu yang tak betul. Dia kaedah dia gitu kan. Tak, engkau ni siapa yang jadi orang tengah tukang itu boleh dapat tak dia punya point dia. Awak ni siapa yang tak pasal-pasal pagi-pagi dah Assalamualaikum pergi rumah orang tak, tanya khabar, lepas tu kau tahu apa? Dia start dah radio buruk dia tu kan. Jadi sahabat sekalian, tindakan dia tu jadi pelaga tu Islam tak suka. Sebab apa? Poin dia tadi saya kata itu akan merosakkan masyarakat. Jadi tak kira lah Kak Syariza kita kawan lama ke, kawan baik ke, apa pun sekali, memang Islam tak suka kan kita membawa berita dengan, terutama dengan niat melaga-lagakan tadilah. Itu dipanggil an-namimah. Muhammad Syarif, Rozaini Ibrahim, Ummu Fawaz, Kak Maria Muhammad daripada Bukit Besar, terima kasih. Faizul, terima kasih Faizul, Tokyo Santan kita daripada Kulim. Nurul Huda, Kak Shima, terima kasih Kak Shima daripada Singapura. Kak Rohana Rejab, Rozaini Ibrahim. Ya, mengadu domba. Mengadu domba nama dia. Bomba lain, rumah terbakar panggil bomba tak? Ni dalam terbakar ni. Itu nama dia mengadu domba. Okey, habis. Kita sampai 10.30 je ni. Sekejap lagi goreng lama-lama kan tak cukup masa. Ya. Baik. Yang kedua, dia ada 6 poin tadi kan. Yang kedua, tugas kita bila ada orang mengadu-ngadu dekat kita, yang kedua ialah kita melarang perbuatannya itu serta memberikannya nasihat dan memberitahukan kepadanya bahawa tindakannya itu tidak baik. Jadi tanggungjawab kita yang kedua, bila ada an-namimah, pengadu ini datang jumpa kita, nasihatlah. Beritahulah dengan bahasa yang lunak, nasihatlah ia dengan bahasa yang lembut. Dah banyak kali juga Ustaz dia tak makan Ustaz, kasar sikit kan, kasar sikit, dia datang je 4-5 kali dah, kita nasihat juga tak makan. Kali kelima dia datang, tercakap dia, ni Kak, akak ni rasa-rasa mati besok ni nak kena libas dengan malaikat ke macam mana raya ni. Contoh tak, kasar sikit. Ataupun dia datang, kita pegang tangan dia tak, Kak, kulit akak ni rasa-rasa kalau terbakar dan neraka besok macam mana raya. Boleh cakap itu. Kan, tibai sikit lah, orang kata tibai rapat sikit, dah degil sangat tak. Tapi Imam Ghazali kata tanggungjawab kita menasihati. Mungkin dia tak sedar, mana kita tahu tak, mungkin dia tak tahu apa yang dia buat tu salah, mungkin, tapi pada saya takkan dia tak tahu kot kan, benda tu memang salah. Akhir zaman macam ni takkan orang tak tahu. Ilmu tu saya rasa itu dipanggil ilmu yang umum, budak tadika pun tahu benda tu salah. Takkan dia yang dah kena reject daripada sekolah tadika kan, tak boleh masuk dah sebab umur dah tua, takkan tak tahu kot. Macam tu kan. Jadi sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, so apa kita nak kena buat? Nasihat dia, peringatkan dia, bagi tahu dia, akak ni, kita ni orang Islam Kak, kerja banyak Kak, tanggungjawab kita pada Allah Rasul banyak, kerja agama kita banyak,
Akak tak salah bawa masa, bawa cerita yang tak tahu ya ke tidak. Dan kalau ya pun, Islam tak suruh kita buat begitu. Tak, sebab dia mesti ada niat tak baik di situ. Kalau tidak, takkan dia datang jumpa kan. Dia mesti ada niat tak baik. Itu yang kita tak mau. Dan hari ni sahabat sekalian kena faham satu benda. Kena faham satu benda, iaitu mengadu domba ni tak semestinya datang menghadap. Sebab hari ni dah canggih. Mungkin adu domba tu boleh berlaku dalam WhatsApp. Dia DM kita, dia PM kita, PM tepi, PM tengah, PM depan, PM belakang lah. Dia PM kita, dia api kita dalam tu. Boleh jadi tak? Teknologi kan. Zaman Imam Ghazali dulu, mana ada benda ni, mana ada WhatsApp apa semua. Jadi kita kena masukkan hukum tu mengikut zaman kita. Maknanya bukan dia datang menghadap depan, tapi melalui aplikasi ke WhatsApp ke Twitter ke Facebook ke apa ke, tak kira lah kan. Itu juga kita kena nasihat lah. Bukan makna kita nasihat tu kita bagus daripada dia, tidak. Jangan rasa macam tu pula. Aku nasihat dia sebab aku bagus sikit, ibadah aku lebih banyak. Itu dah jadi benda lain pula nanti kan. Maknanya kita nasihat tu atas perintah agama. Kita nak selamatkan kawan kita, kita nak selamatkan saudara mara kita tak. Jadi Imam Ghazali kata, laranglah perbuatan itu dengan cara mana kita cuba hentikan kan. Dia datang je, dah kali ketiga dia datang je, kita hidang air macam ni lah. Kau kalau ada apa-apa nak cakap, nak laga-laga ke aku, kau minum, kau balik. Jangan cakap apa-apa dah. Contoh dah. Pandai-pandai lah. Tuan-tuan lebih mahir bab ni daripada saya kan. Bab nak bab nak melarang ni kan. Itu atas kebijaksanaan kita masing-masing. Sebab kena ingat, ayat Quran pun Allah sebut kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Tuhan kamu bil hikmah, dengan bijaksana, dengan kata-kata yang menarik. Bijaksana maksudnya kita tahu macam mana nak selam masuk. Wal mau'izatil hasanah, dan menggunakan nasihat yang baik. Macam tu kan. Kita nasihat elok-elok, sebab kalau kita biarkan dia, kita pula layan, nanti orang kata panjang ceritanya. Okey, nombor 2. Nombor 3, hendaklah ia marah kepadanya, kepada pengadu tadi tu, kita marah kat dia kerana Allah, kerana dia juga dimurkai di sisi Allah. Sedangkan berlaku marah kerana Allah ketika itu adalah suatu tuntutan atau kewajipan. Jadi kita marah dia. Marah ni bukanlah orang kata marah yang melampau-lampau, marah yang mencederakan. Jangan buat begitu. Maksud marah ni macam nombor 2 tadi itulah. Kita nasihat, bagi tahu, kita gunakan laras bahasa yang dia boleh faham kan. Sebab itu Allah kata tadi bil hikmah. Kita tahu nak sulam masuk dia macam mana kan. Macam saya lah, saya kuliah sekarang ni, audience saya mungkin macam-macam latar belakang, background kan, educated, ada orang kampung, ada orang biasa-biasa, ada cikgu, ada macam-macam kan. Jadi macam mana saya nak guna laras bahasa ketika menyampaikan kuliah ni supaya semua yang dengar tu senang ingat, senang faham. Susah sangat susah sebenarnya kan. Macam saya bila kuliah di surau masjid, pattern dia macam mana. Bila audien tu muslimat saja, pattern dia macam mana nak kuliah. Bila audien tu budak sekolah menengah, macam mana cara nak communicate. Kalau ceramah yang paling mencabar sekolah rendah kan, kita ceramah, dia pun ceramah. Itu memang stres tu, jangan buat main. Stres gila dia panggil tak. Tapi ada cara macam mana kita nak bil hikmah supaya budak-budak darjah 1, 2, 3 ni yang rendah-rendah ni dengar ceramah kita kat depan kan. Budak-budak kan, baru 5 minit dia dah start pompang, baling kasut, baling songkok.
Jadi nak kena sabar lah. Jadi bil hikmah tu kita saja. Maknanya kita tahu nak olah tu kat mana tak? Kita nak selam-selam masuk tu ke mana kita tahu. Jadi Imam Ghazali pesan nombor 3, boleh marah dia maksudnya menasihati dia, dan kita marah tu kerana Allah. Susah tak tu? Kan? Kita nak marah kerana Allah, benci kerana Allah. Macam tu. Kan? Tapi kebanyakan kita, saya pun kadang-kadang macam tu juga kan. Kita marah tu sebab nafsu kan. Ya, geram aku mamak ni. Sebab nafsu. Tapi kita nak tune, kita nak tukar balik marah kerana Allah. Itu satu, orang kata, cabaran yang agak besar juga nah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Kak Syima, terima kasih share. Rozaini Ibrahim, dalam satu organisasi pun sama juga Ustaz. Dia tak kira lah organisasi ke apa ke kan. Jangan ada orang-orang macam ni mengadu domba ni kan. Rosak syarikat kan. Habis satu sekolah jahanam. Halimah Tuntun, terima kasih. Rini Sherin, terima kasih banyak. Kak Saliza, thank you. Nuraini Alias, Kak Latifah Dahlan, Zalani Kamarudin, Sulaman kata-kata. Yes. Terima kasih Tuan Haji Ismaidin daripada Sungai Petani. Kan? Macam mana kita nak sulam ayat tu bagi kan orang dengar tu okey. Dia pun insaf terus kan. Memang benda ni experience lah, kita kata tak, pengalaman kan. Hidup ni kan pengalaman kan. Dulu kita masa nak kahwin, ni dah tukar topik dah ni kan. Tak apalah, nak cerita pengalaman kan. Dulu masa bujang teringin nak kahwin, masa dekat-dekat nak kahwin tu rasa seram sejuk juga kan. Sebab kita tak ada pengalaman kahwin kan. Mikir juga, boleh ke aku pimpin bakal isteri aku besok ni, boleh ke aku hidup dengan bakal suami. Masing-masing mikir kan. Sebab pengalaman tak ada kan. Tahun pertama kahwin, tahun kedua kahwin, biasalah asam garam tu kan, bergaduh, tekak lah, itulah masa muka, bla 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 kan. Dapat anak seorang dah lain pula jadinya. Macam tu tak, pengalaman. Akhirnya dah 20 tahun kahwin. Seronok lah kan. Dia makin lama tu makin seronok sebenarnya. Jangan makin lama makin jemu pula. Tu something wrong somewhere tu kan. Sebab dia bila makin lama tu, orang kata makin kemesraan tu makin erat kan. Macam saya dengan tuan-tuan lah, makin lama saya dengar audio kuliah, tuan-tuan pun follow, makin kita mengenali walaupun tak pernah berjumpa kan. Mungkin kita tak pernah bersua muka lah, kita bersua muka di muka buku je, Facebook. Tapi kita boleh rasa dia punya kemesraan. Saya boleh rasa, dan saya rasa tuan-tuan ibu-ibu pun boleh rasa juga tak. Jadi itu hebatnya kuasa yang Allah bagi pada hati kita kan. Sebab hati manusia ni jangan cakap lah, dia boleh dibentuk sebenarnya kan. Hati manusia ni boleh disulam, boleh di apa dipanggil, dimodify, dilentur macam buluh lah kan. Boleh di adjust sikit, bagi lembut, bagi jadi baik, bagi hati kita jadi bersih. Tapi semua benda tu sahabat sekalian, kita panggil dia melalui proses kan. Dia bukan sehari je terus jadi, tak. Kadang bertahun, kadang-kadang belasan puluhan tahun benda tu nak jadi matang dan sebagainya. Jadi apa pun, nombor 3 tadi, biar kita marah pun kerana Allah Ta'ala. Baik, yang keempat, ni payah nak buat ni sebenarnya, tapi Islam ajar kita begitu. Apa dia? Jangan sesekali berprasangka jahat tentang apa yang disampaikan itu. Faham baik-baik ayat ni. Jangan sesekali, kata Imam Ghazali, berprasangka jahat tentang apa yang disampaikan itu. Apa yang disampaikan, poin yang batu api itu sampai itu, kita jangan sangka jahat dulu.
walaupun tukang sampai tu memang jahat. Boleh faham tak? Faham ke faham? Ayat baru, faham ke faham? Bukan faham ke tak faham. Kan ustaz benar pening sebenarnya. Dia gini, Imam Ghazali kata apa yang dia sampaikan tu jangan kita sangka jahat, walaupun batu api tu memang jahat. Dapat poin tu kan? Senang aja sebenarnya. Sebab apa jangan berprasangka jahat terhadap apa yang disampaikan itu? Kerana kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat tu panjang, tapi ambil sikit poin dia. Surah Al-Hujurat, surah 49, ayat nombor 12. Surah Al-Hujurat, surah 49, ayat nombor 12. Ya. Wajtanibu katsiran minaz-zanni. Allah kata, jauhilah kamu dari prasangka-prasangka yang tak baik. Maknanya jangan sangka buruk. Sebab itu agama ajar kita, apa hal situasi keadaan sekalipun, jangan sangka buruk dulu. Letak sangkaan baik. Contoh, bila tuan-tuan tahu jadual saya setiap hari kuliah biasanya pukul 8 lepas maghrib lah. Lepas maghrib tu saya kata pukul 8, macam tu anggaran. Tiba-tiba 8.10 belum start lagi kuliah. Jangan sangka jahat dulu. Ustaz ni memang munafik Munafik 3 katanya. Kan? Jangan. Sangka baik dulu. Mana tahu ustaz tu terlewat, entah sakit perut, kan, entah telefon ada masalah pula, hang ke apa. Sangka baik. Islam ajar kita macam itu. Ya. Wajtanibu katsiran minaz-zanni. Macam tu. Islam kata apa-apa hal cuba sangka baik dulu. Jangan sangka jahat. Kan? Apa yang dia sampai dek pengadu domba tu letak tepi dululah. Tak usah sangka jahat dulu. Orang kata dia angin lalu lah. Macam tu. Saya ingat selalu apa yang dipesan oleh tuan guru kita almarhum Datuk Ismail Qamus. Dia kata apa? Dia kata apa keadaan sekalipun kita letak sangkaan baik. Kan? Letak sangka baik dulu. Kan? Letaklah sangka baik, 10 sangka baik ke 20 sangka baik dulu sebelum nak datang sangka jahat tu. Sangka jahat ni memang syaitan punya kerja lah. Kan? Jadi tak usah kita sangka jahat. Ya? Elak-elakkan. Sebab agama ajar kita benda-benda yang baik-baik. Yang tak baik ni agama tak suruh kita buat, kan? Jadi kita elakkan lah. Baik. Itu nombor 4. Kata Imam Al-Ghazali. Terima kasih Mahsun Darul Naim Abu Hadif. Pak Din dah kahwin baru rasa nak tambah. Hui, ada berani ke Pak Din yang macam tu, kan? Orang perempuan dengar angin ya, kan? Jangan angin sangat. Maknanya kalau saya tanya saya lah, kan, yang dah ada tu jaga elok-elok. Itu je ceritanya. Jangan nak mencari penyakit Kalau ada kemampuan ke apa, itu cerita lain lah. Ya? Kita tidak boleh menafikan atau sebaliknya, kan, sebab benda tu ada hukum. Jadi kalau mampu on, kalau tak mampu jaga yang satu tu sudah. Bawa tenang dulu. Alright, terima kasih Habibah Abdullah. Kadang-kadang pengadu domba ni tak makan saman, tak mau dengan nasihat. Memang itu yang sebenarnya, kan. Jenis saya memang pelik lah tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Jenis manusia macam ni saya sangat pelik sebenarnya. Kadang-kadang kan saya memikir tau. Bukanlah mikir beria sangat, tapi kadang saya terfikir, kenapalah kadang-kadang tahap kejahatan manusia tu macam saya rasa tak patut. Macam ada kes baru ni di mana saya tak perasan, tapi dalam Malaysia lah, seorang bapa merogol
anak dia yang baru habis pantang. Macam itulah. Baru habis pantang ke dalam pantang macam tu. Allahu Akbar. Memang itu saya kata macam apalah manusia tergamak buat begitu kan. Komfor orang Melayu kita tu, bangsa lain tak buat gitu kan. Itu yang jadi masalahnya kita ni. Jadi kadang saya mikir, kenapalah ada orang jahat macam ni kan. Macam tak payah jauh-jauh lah tuan-tuan. Saya minta maaf kalau saya sebut benda ni. Kok ada yang tuan-tuan terasa ke apa, saya minta maaf dulu. Saya bukan nak kata ke tuan-tuan, saya pun tak tahu tuan-tuan macam mana. Kadang saya fikir, kenapa ada jenis suami yang suka pukul isteri. Saya tak faham benda tu. Saya tak kata saya baik, tidak kan, tapi kita tak adalah sampai pukul. Kadang-kadang silap sikit buat air, silap bancuh air, kena terajang. Apa benda kita ni? Tak, suami jenis apa macam ni kan. Saya jadi tak faham kan. Kadang saya mikir benda ni kan, kenapalah ada orang, benda boleh settle kot. Benda boleh bincang tuan-tuan kan. Yang bancuh kopi, bini tak apa dengar kan, dia hantar nyetir. Yang kita pergi marah buat apa? Kopi pun air boleh minum, teh pun air boleh minum, kau minum je lah air teh tu kan. Atau cakap lembut sikit, yang abang minta kopi tadi yang, oh ya ke bang, minta maaf bang, settle masalah tak? Kita minta kopi sampai teh kita terajang bini. Apa hal kita buat macam tu? Tak ingat ke masa kita ni dah kursus nikah ni tuan, yang bagi saya menjadi pembela kaum wanita pula. Allahu Akbar. Saya tak boleh buat perempuan ni, saya memang pembela tegar. Kan ayat dia tu. Mentang ini kuliah muslimat kan. Jadi tuan-tuan, kita takkan lupa masa ijab kabul kita kan, masa kita shake hand dengan Tok Imam tu, aku terima nikahnya tu, tak ingat ke itu tanggungjawab besar tu? Kita ambil anak orang jadi bini kita, lepas tu mak ayah dia pun tak pernah sepak dia, tiba-tiba kita sepak dia. Kalau bersebab boleh tahan kira, ini tak ada sebab salah bancuh air, sebab lambat ambil stokin, kepala otak engkau macam tu. Saya memang minta maaf tuan-tuan, kasar sikit, tapi entah macam tu lah. Ramai perempuan senyum ni, bagus tak cakap lagi katanya. Tak, kadang-kadang itu saya kata, saya tak boleh nampak jalan. Pasal apa orang jahat macam tu kan? Rogol anak sendiri, pukul bini sendiri, menyakiti hati jiran. Benda yang saya rasa tak perlu kot kita buat benda macam tu, kecuali bersebab yang Islam benarkan. Itu lain kan. Kita marah bini kita sebab dia dah aurat, itu lain. Kita marah anak kita sebab dia tak semayang, lambat semayang, melengah-lengah, itu lain. Ini duduk tak duduk, silap buat air je tuan, kena marah. Sayur tak ada garam, kena marah. Apalah suami macam ni nak. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata kepada ibu-ibu yang mendengar ni, syukurlah. Syukur tuan-tuan, ibu-ibu dapat suami yang baik-baik kan. InsyaAllah saya doakan ibu-ibu dapat suami yang baik-baik. Dapat apa Ustaz, memang dah ada lama, tak apalah, mudah-mudahan suami yang dah ada tu suami yang baik-baik. Dan abang-abang handsome kita dalam ni dapat isteri pula dah terlajak, isteri yang baik-baik kan. InsyaAllah, amin, aminkan doa saya insyaAllah. Allah, ke mana merapu pergi ke situ pula pagi ni. Tajuk batu api, cerita laki bini terus. Semangat. Terima kasih Wan Rafidah Abdul Qadir, Abang Hang Kasab kita. Terima kasih bang. Bang, nanti kita jumpa hari Khamis. Alhamdulillah tuan-tuan, saya semalam dapat WhatsApp daripada Surau Al-Kausar Wangsa Melawati. Saya dah boleh kuliah di surau pada hari Khamis, kuliah maghrib. Seronok ni, ya Allah, syukur. Lama tak kuliah tuan, lama tak pergi masjid ni, surau masjid kan, 3 bulan lebih lah, lebih 100 hari lah. Jadi malam lusa, Khamis malam Jumaat. Sebab itu under wilayah kan, wilayah dah boleh kuliah, Selangor belum. Itu wilayah. So wilayah dah boleh kuliah, jadi tapi kena ikut SOP lah kan. Kena semayang pun jarak, lepas tu kuliah maghrib pun sampai isyak je,
Dah lepas kuliah tak boleh makan-makan. Makan sendiri di rumah boleh, makan di surau tak boleh kan. Jadi tak apalah, yang penting seronok kita kan, dapat pergi surau masjid. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih Nuraini alias. Dah kenapa pula anak main handphone. Rozaini Ibrahim, terima kasih. Asma Zuraida di Amri. Latifah Dahlan, jangan sangka buruk, insya-Allah. Raziman Ibrahim, Assalamualaikum, saya cuma nak minta tolong pinjamkan duit kat saya 50 ke 100 ke 150. 7 bulan gaji, demi Allah saya akan bayar. Mohon jasa baik tuan, anak saya ada 3 orang, duit tak berapa nak cukup. Harap puan dapat pinjamkan saya. Kalau tuan nak saya pick IC, saya boleh bagi untuk sebagai jaminan. Kalau saya tipu, tuan bolehlah report polis. Raziman Ibrahim, nombor WhatsApp saya. Tu kita tengoklah tu. Saudara Raziman kita, kalau ada siapa nak bantu ke dia, boleh PM kat dia lah, insya-Allah. Kak Zailani Zailani, terima kasih. Ghazi Qurratain, dia tak rasa pun dia pengandung domba sebab dah biasa kan. Orang dah biasa buat salah, mana nak rasa dosa benda tu, kan. Dia dah biasa mencuri, dia tak rasa apa bila mencuri. Contoh gitu. Kita tak biasa mencuri, tiba-tiba sekali kita tercuri, kan, pergi masjid selipar hilang, ambil lah kasut orang. Kita rasa macam dosa besar kan, sebab tak biasa kan. Kaedah dia gitulah. Kak Saliza, saya sebenarnya tak nak sebut perlis tu, tapi akak dah beritahu kan, kes yang tadi tu kan, tu memang kat polis tu. Pak Din, bancuh sendiri sendiri nak minum. Tak, kita nak bagi pahala kat isteri bang, kan, yang bancuh kopi satu, macam tu tak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah sembuh spray racun serangga pada baby dia sebab menangis tak berhenti. Ya Allah Tuhan. Tu saya kata tadi, jenis saya tak tahu nak cakap tuan-tuan. Saya tak boleh benda-benda macam ni. Tak, jenis entah setan ke manusia ke. Baby ni kerja dia apa? Bila dia lapar dia menangis, bila dia kenyang dia tidur. Itu baby nama dia, kan. Itu sifat ahli syurga tau. Ahli syurga ni, kalau nak tengok ahli syurga, tengok baby yang terutama budak-budak yang berapa bulan umur tu kan, setahun ke bawah tu. Tuan-tuan suka tak bau baby? Wangi kan. Macam itulah gambaran kata ulama wangian ahli syurga, wangi je. Yang kedua, baby ni kerja dia tak reti nak buat apa. Dia lepas tu lapar kan, menangis kan, lapar lah tu kan, nak susu apa semua. Lepas tu kenyang, tidur. Ahli syurga esok macam tu lah. Makan, tidur, suka main. Budak-budak. Nampak? Dia ambilnya reset, dia spray ke muka budak tu. Gila ke apa bapak ni kan. Janganlah tuan-tuan, budak-budak ni tak tahu apa benda ni. Anak kita kot kan, yang kita pergi buat macam tu. Allahu Akbar. Norehan, alhamdulillah arwah suami saya seorang yang baik. Alhamdulillah, syukur. Jangan main dapat suami yang kaki pukul ke apa, letih kita tak. Jangan tuan-tuan, na'udzubillah. Terima kasih Kak Saliza. Pak Din baru 39 tahun bersama otai tu kan, otai besar tu. Zaliha Adnan, ustaz pecinta wanita kan. Ya, sebab itu yang Rasulullah buat kan. Allahu Akbar. Terima kasih Wan Rafidah Abdul Qadir, Hajah Jamiah Haji Baba.
Tahniah Kak Ruby dapat suami yang baik. Yang dulu tu kita lupakan je lah, ya. Puan Mahsuri Kadir sambil masak dengar kuliah ustaz, nak tinggal sayang. Terima kasih banyak. Kak Ramlah Sulong, Danif Danif Muhammadnya kacau ustaz maco lah apalah. Okey, baik, saya ada 10 minit je lagi. Baik, kita habiskan nombor 5 dan nombor 6 insya-Allah. Baik, yang kelima, janganlah khabar yang disampaikan kepadamu itu menjadikan kamu terdorong untuk menyelidik dan mencari-cari kebenarannya, sebab Allah berfirman dalam surah yang sama, Al-Hujurat ayat 12 juga, wala tajassasu. Jadi kata Imam Ghazali, nombor 5, jangan berita yang kita dengar tu menyebabkan kita pula naik semangat nak menyiasat. Nanti dia panjang cerita. So tindakan kita abaikan saja. Abaikan saja. Kita dengar, ya ke ni? Dituduh aku bagian-bagian. Kita tak buat, abaikanlah. Jangan pergi menyiasat pula. Betul tak Mamat tu kata aku? Dia pergi cari pula kat Mamat B tu. Yang menyampai kat kita ni A. A kata, Ustaz, B kata kat Ustaz. Kita pula dengar terbakar kan? Hati cepat meluap ni. Musim-musim Covid ni. Musim-musim Covid ni. Terus siasat B tu. Allah kata, wala tajassasu. Jangan kamu mencari kesalahan orang lain. Jangan cari salah orang. Walaupun orang tu mungkin salah, jangan cari salah orang. Duduk tak duduk cari kesalahan ustaz. Apa ustaz punya salah pagi ni dalam kuliah kan? Orang suruh dengar apa yang ustaz cakap, dia cari salah ustaz. Ada orang macam ni? Ada. Walaupun pagi ni mungkin tak ada lah. Ini orang lain, ya. Jadi saya nak sebut, bukan saya sebut, Imam Ghazali kata wala tajassasu. Itu ayat Quran, Al-Hujurat ayat 12. Jangan kamu mengintip-ngintip, mencari-cari kesalahan orang lain. Sebab bila kita pula mula menyelidik pula, itu yang jadi panjang cerita tu. Kan? Itu nak jadi kan tak apa-apa, melarat, orang kata makin melarat. Yang si A dah tepuk tangan dah sebab dia tukar api tadi kan. Si A ni dah tepuk tangan sebab dia batu api tadi. Yang B pula dah jadi mangsa kita pula kan. Kita menyiasat, kita pula menyelidik dia, kita pula selidik dia, kan. Tu Islam kata wala tajassasu. Jangan kamu apa dia panggil, mengintip-ngintip. Fakih punya. Jangan kamu mengintip-ngintip dan menyiasat. Boleh dapat no? Tak, Fakih simpan Fakih punya. Fakih punya. Baik. Terima kasih Tengku Ratia, Eka Darman. Saya dapat suami yang sangat baik, alhamdulillah, syukur. Maz M. Zan, mohon penjelasan Ustaz, saya bekerja mesin rumput, kebiasaannya terkena najis. Bagaimana dengan najis anjing, perlu disamak ke Ustaz, dan mana pula dengan solat? Dia tengok atas keyakinan kita lah kan. Dia sebab selagi benda tu kita main anggar-anggar saja, kita main orang kata agak-agak kot, ini tantah tai anjing kot, contoh lah najis anjing. Dia Islam ni dia tak boleh agak-agak, kan. Kita mesti rumput, betul-betul kita confident itu najis anjing ke apa. Kalau terkena pada tubuh kita, ataupun biasa kena baju kot no. Sebab orang mesti rumput ni kan dia pakai macam penutup muka lah apa kan. So sekadar kalau kena, dia tak kena tubuh saya rasa kan, dia kena macam pakaian-pakaian. Dan kalau perlu kita sertu atau samak tu kita buat lah kan. Kalau kita rasa macam ragu-ragu, elok kita buat lah kan, supaya orang kata ibadah kita jadi elok, ibadah kita jadi lancar dan seumpamanya. Sebab yalah benda tu dalam segi hukum mazhab Syafi'i memang najis kan. Jadi
eloklah kita sama, atau istilahnya dipanggil sertu lah, supaya najis itu hilang dan apa kita panggil, jasad atau pakaian kita jadi bersih kan. Tapi memang susah nak elak. Kalau nak mudah, saya rasa mungkin orang yang bekerja mesin-mesin rumput ni, mungkin dia ada satu pakaian khas kan. Saya rasa memang ada kot kan, pakaian khas yang untuk buat kerja. Jadi itu lebih mudah kot kan, dia tak mengganggu dengan pakaian biasa yang kita pakai. Itu lebih selamat lah saya rasa, no? Tapi satulah kita pesan abang-abang yang mesin-mesin rumput ni, saya sebenarnya memang kesian kan, simpati. Bukan apa, risiko tu nyawa kan. Kadang-kadang tepi highway mesin rumput kan, tapi nak buat macam mana dah, itu sumber rezeki dia. Kita doalah ya, Abang Zan kita ni dipermudahkan rezeki, diberi keselamatan, dipermudahkan urusan kerja, insya-Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Saya tak boleh tengok orang mesin rumput ni, saya kesian sebenarnya. Kalau kita duit banyak, esok kita bagi je kan. Kalau duit banyak lah, setakat ni tak ada lagi kan. Kita nak sebutnya macam tu. Terima kasih Arif Irhan, Arfah Abu Bakar. Jangan ngintip kesalahan orang, salah kita pun banyak, nak kena repair lagi kan. Asma Zuraida, jangan kuat sangat mengusik, suruh berdiri atas kursi bagai. Allahu Akbar. Okey. Terima kasih banyak. So, sahabat sekalian, last sekali. Saya tak ada masa ni sebenarnya. Ada 3 minit lagi. Saya pun ada nak bekerja ke satu mesyuarat sebenarnya. Jadi yang keenam, last sekali, tidak merasa senang. Ini Imam Ghazali pesan, tidak merasa senang terhadap dirinya sendiri ketika menyampaikan berita itu, melarangnya agar tidak menceritakan khabarnya itu. Tuan-tuan faham tak? Mesti tak faham kan? Sabar. Kita baca dulu. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki datang kepada Umar bin Abdul Aziz menceritakan seorang lelaki yang lain. Ada satu orang ni, dia datang jumpa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia Mamat ni pergi cerita dekat Khalifah ni, cerita pasal orang lain. Macam mengadu kan, macam batu api lah. Lalu Umar Abdul Aziz bertanya kepadanya, jika kamu mahu diperiksa, kami akan memeriksa ucapanmu saja. Maknanya Umar kata, kalau kau nak kami siasat, kami akan siasat ucapan kau tu saja. Kalau ternyata ucapan kau tu tipu, maknanya tak betul, kamu termasuk salah seorang dari mereka yang disebutkan oleh Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksalah. Maknanya fasik lah tu. Kalau berita tu tak betul, itu namanya fasik. Dan jika kamu benar, maknanya walaupun apa yang kau sebut ni betul kan. Dia pergi report kat Khalifah Umar Abdul Aziz. Pertama tadi Khalifah Umar kata, kalau benda ni kau bawa ni tak betul, engkau tu fasik. Yang kedua, kalau benda ni betul lah cerita kau bawa tu betul, dia baca pula ayat 11 surah Al-Qalam, hammazin masya'im binamim, yang banyak mencela, yang berkeliling ke sana kemari mengadu domba. Nampak? Poin dia, betul ke tak betul, ceritanya dua-dua tu tak boleh pakai. Maksudnya, ada si A ni datang mengadu. Katalah dia mengadu kat saya kan, Ustaz, si B tu kata kat Ustaz begini-begini. Kalau yang disampaikan tu tak betul, Mamat ni dah jadi fasik dah ni. Yang menyampaikan kat saya tu dah dilabelkan agama sebagai orang fasik yang membawa berita yang tak betul.
Dan kalaupun Mamat tu menyampaikan benda yang dia kata ustaz, si B mengata kat ustaz begini, betul apa yang Mamat tu kata kat saya, yang B tu kata ke saya tu memang betul, B tu kata, yang menyampaikan tu A. Tuan-tuan boleh faham kan ni? Okey, perbuatannya tetap digelar batu api walaupun benda tu betul, sebab dia melagakan. Nampak? Poin dia tu melagakan. So dia bawa berita tu betul ke tak betul ke, ceritanya tetap tak betul, tetap salah. Kan? Selama ni kita ingat batu api ni bawa berita tak betul ni. Tak, berita betul pun tak boleh. Maksud tak boleh ni dengan niat dia datang menyampai tu nak melaga-laga, walaupun benda tu memang betul. Kan? Dia kata ustaz, si K bukan nama sebenar. Dia kata ustaz kau punya. Memang betul K tu kata kat saya pun, contoh ya. So benda tu B yang menyampai depan saya tu dah jadi batu api ya. Dan kalau benda yang K sebut tu tak betul, B yang menyampaikan ni dah jadi fasik, sebab dia bawa berita tak betul. Nampak poin dia kat situ? Alright. So itu sajalah. Itu saja ceritanya untuk pagi ni. Yang di bawah sikit tu ada cerita sikit. Jika kamu ingin minta maaf, kami akan memberi maaf. Lalu lelaki itu berkata, wahai Amirul Mukminin, maafkan aku tidak akan mengulang lagi perbuatan ini selama-lamanya. Insaf terus. Kan? Insaf terus Mamat ni. Kena dengan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu yang saya boleh share sedikit pada pagi ni. Saya ucap terima kasih banyak-banyak pada semua yang bersama, yang share. Terima kasih juga Zazali Zahari, Arif Irhan, terima kasih Kak Latifah Dahlan, Di Amri. Pergi sana sini ustaz, tengok anak ada kelas online tadi. Itulah hebatnya seorang bapa kan. Yang kuliah ustaz pun dia nak dengar juga, yang anak online pun satu hal juga. Kan hari ni semua kelas online je kan. Nak buat macam mana? Yang penting ialah di sana menanti, di sini menunggu. Itu dah lagu UKS kan, tu lain. Jadi tu merapu dah ujung-ujung ni no? Baik, itu sajalah saya rasa untuk pagi ni. Saya minta maaf banyak-banyak kalau apa yang saya sampaikan pagi ni mungkin ada yang tersinggung kan. Kalau terasa hati tu saya tak kisah sangat kan. Padan dengan muka. Minta maaf no, bergurau. Kita dengar kuliah ni nak bagi hati tu terasa kan. Baru betul lah, insya-Allah. Jadi apa pun sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau ada kelemahan dalam menyampaikan tutur bicara pada pagi ini. Dan seperti biasa, kuliah ini ditaja oleh Biro Muslimat Masjid Al-Falah Subang Jaya. Kalau tuan-tuan nak menyumbang untuk Masjid Al-Falah, tuan-tuan boleh buka Facebook Masjid Al-Falah. InsyaAllah informasinya ada di situ, nombor akaun, nombor telefon dan sebagainya. Tuan-tuan boleh menyumbang lah, insyaAllah. Dan yang kedua, muslimin muslimat sekalian, apa yang saya sampaikan pagi ni, kesimpulan dia, jangan jadi batu api lah ya. Walaupun benda kita bawa tu betul ke tak betul, ceritanya tetap tak betul. Islam tak galak kita buat kerja-kerja tak elok macam tu nak. Tak usah buat ya. Baik, itu saja untuk pagi ini. Terima kasih semua yang share, terima kasih semua yang menonton sambil masak, sambil memantau kelas anak online, sambil buat kerja ke apa. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan tuan-tuan yang bekerja mendapat sumber rezeki yang halal, dipermudahkan urusan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kita jumpa insya-Allah macam biasa malam ni kuliah maghrib kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik, yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kelemahan daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa
malam ni lah ya, kuliah maghrib malam ni insya-Allah. Jangan stres-stres sangat, bawa-bawa tenang semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. So kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada Kak Zalani, Kamarudin, Arif Irhan, Habibah Abdullah, Emzan. Terima kasih beri penjelasan sama-sama. Hati-hati ya, Abang Zan kita ketika bekerja mesin-mesin rumput tu, insya-Allah mudah-mudahan Allah pelihara kita insya-Allah. Terima kasih Kak Latifah, kuliah maghrib malam ni insya-Allah. Semua Zuraida, Kak Latifah, Ustaz Sporting. Tuan-tuan pun sporting kan? Kita sama-sama sporting. Okey lah tu. Okey, terima kasih semua insya-Allah. Esok pelajar form 5 dan form 6 dah start sekolah. Oh ya. Esok selamat bertugaslah kepada guru-guru dan selamat belajarlah pada adik-adik kita insya-Allah. Bawa-bawa tenang. Alright, terima kasih Kak Ruby from Sydney, Australia. Terima kasih banyak, lama tertinggal kuliah ni. Terima kasih Umi Umrah, syukran. Kita jumpa malam ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.